Bertemu kembali rentasan berita edisi 1476. Saya Zawaz Yusof, 4 paparan utama malam ini. Apabila ustaz seronok memfitnah, dia yang makan cili, kita pula disuruh rasa pedas. Di sinilah langit kita junjung. Hutang tak reti bayar, bagaimana PAS nak urus negara? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terkini kecoh di media sosial klip video pendek menunjukkan Menteri Dalam Negeri KDN, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berdiri di hadapan pasangan bukan Muslim dan menikahkan mereka. Menteri terbabit dilihat memegang sebuah dokumen untuk bertanyakan persetujuan pasangan terbabit menjadi suami isteri. Adakah Cik Juvanita, anak perempuan Ganesh, bersetuju mengambil Encik Ravin, anak lelaki Krishnan, sebagai suami yang sah? Tanya Saifuddin. Cik Juvanita, anak perempuan Ganesh, bersetuju mengambil Encik Ravin, anak lelaki Krishnan, sebagai suami yang sah. Sejurus upacara tersebut, mereka diraikan beberapa individu yang dipercayai ahli keluarganya. Maka galaklah tangan dan jari jemari para walaun dan penyokong pembangkang menyebar fitnah. Kononnya Saifuddin telah menjadi tuan gadi Majlis Pernikahan Bukan Islam. Pelbagai pertanyaan sinis dan hinaan yang dilemparkan kepada menteri berkenaan tanpa usul periksa. Seperti biasa berbekalkan kebodohan yang dibawa sejak bersama PAS dan Perikatan Nasional PN. Jabatan Pendaftaran Negara JPN menjelaskan tindakan Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail mendaftarkan pernikahan pasangan bukan Muslim tidak melibatkan ritual keagamaan. Sebaliknya, kata agensi itu, Menteri terbabit sekadar memenuhi jemputan untuk merasmikan sambutan Jubli Intan JPN di Putrajaya semalam. Kata JPN, antara pengisian bagi majlis tersebut ialah Menteri terbabit mendaftarkan perkahwinan sivil pasangan bukan Islam yang dipilih jabatan berkenaan. Ini adalah acara istimewa untuk pasangan terpilih sempena sambutan Hari Pendaftaran Negara setiap tahun, katanya dalam kenyataan. Menurut JPN, agensi itu merupakan pihak berkuasa yang bertanggungjawab bagi menguruskan pendaftaran perkahwinan sivil serta merekodkan maklumat perkahwinan dan perceraian pasangan bukan Islam. Katanya ia selaras dengan Akta Pembaharuan Undang-Undang Perkahwinan dan Perceraian 1976 Akta 164. Berdasarkan akta tersebut, Saifuddin merupakan menteri yang bertanggungjawab dan membolehkan beliau melakukan pendaftaran perkahwinan pasangan bukan Islam, katanya. Selain Menteri Dalam Negeri, kata agensi itu, kuasa yang sama juga dimiliki Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Timbalan Ketua Pengarah Pendaftaran Negara, Pengarah Bahagian Perkahwinan dan Perceraian, Pengarah Pendaftaran Negeri serta pegawai dan kaki tangan JPN yang bertugas di bahagian perkahwinan dan perceraian. Juga mendapat kuasa tersebut, kata JPN, ialah Timbalan Pendaftar Perkahwinan. JPN menegaskan sesi pendaftaran perkahwinan yang dijalankan adalah berdasarkan Undang-Undang Sivil mengikut Akta 164. Ia tidak melibatkan, tidak menyerupai, tidak melambangkan dan tidak dipengaruhi mana-mana ritual keagamaan atau adat sesuatu kaum. Lafaz ikrar yang dituturkan pendaftar adalah perkataan yang terkandung dalam Seksyen 23 Akta 164 yang membentuk keterangan sifat perkahwinan sivil semata-mata, kata JPN. Yang peliknya, kenapa pihak Macai dan Walaun Perikatan Nasional tidak pula memviralkan video yang berkeadaan sama ketika Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin menjadi Menteri Dalam Negeri? Bukankah beliau juga pernah berbuat demikian? Pernah tak anda lihat dan mendengar berita tentang Hamzah menikahkan orang bukan Islam seperti yang disebarkan oleh para penyokong PN terhadap apa yang berlaku di pihak Saifuddin? Jawapannya tidak pernah. Kenapa? Kerana penyokong Pakatan Harapan tidak sebodoh dan sedangkal itu pemikiran mereka. Dan yang menjadi persoalan, kenapa Hamzah tidak tampil memperbetulkan kebodohan para pengikut beliau? Kenapa tidak berkata benar demi sebuah fitnah yang telah tersebar? Terkini, Ahli Parlimen Baling Ustaz Hassan bin Saad yang mewakili Perikatan Nasional telah membuat hantaran yang sangat memalukan di Facebook apabila seseorang yang memegang title Ustaz membuat fitnah di media sosial.
Dengan memaparkan video acara tersebut, beliau menulis sejak bila pudin jadi juru nikah untuk pasangan bukan Islam. Na'udzubillahi min zalik. Tulis beliau yang mempamerkan kebodohan dan kejahilan seorang ahli parlimen yang dipilih rakyat tentang undang-undang dan SOP JPN. Kenapa Ustaz tak gunakan ruang di Dewan Rakyat untuk bertanya secara terus kepada Saifuddin? Bukankah itu lebih mudah dan akan mendapat jawapan secara langsung? Bukankah itu cara sebenar yang diajar Islam dalam kita memastikan kesahihan sesuatu berita? Kami sebagai rakyat sangat faham jika bertanya di Dewan Rakyat, jika dijawab dan terkena kat muka, malu pula Pak Lebay. Kalau bertanya di Facebook, ianya akan ditularkan dan si mangsa akan menjadi malu dan kerajaan akan kelihatan bersalah. Bukankah fitnah itu seronok? Bukan begitu Ustaz? Walaupun Ustaz ini tampil hari ini memohon maaf, kononnya apa yang tersebar itu bukan daripada beliau tetapi telah ditulis oleh pihak admin, tetapi rakyat tetap tidak boleh terima. Malang sekali nasib kita. Penyebaran propaganda fitnah dan kebencian yang dilakukan pimpinan PN dan Puak Walaun telah berjaya mengangkat penunggang agama menjadi pemimpin. Bukan sekadar hari ini, ia berlaku sejak bertahun-tahun sebelum ini tanpa henti dan tanpa jemu. Fitnah kini telah menjadi lauk nasib mereka yang berkupiah dan berserban. Kepada para asatizah PAS dan para walaun, rahsia bahagia hidup di dunia dan di akhirat adalah ilmu dan kuncinya adalah bertanya dan mengkaji. Rujuklah kepada yang berilmu, bukan kepada sang jahil. Sesungguhnya fitnah itu tidur, maka celakalah siapa yang mengejutkannya. Semalam, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu, Datuk Wan Saiful Wan Jan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas 18 pertuduhan pengubahan wang haram AMLA hampir 5.6 juta ringgit pada Ogos hingga November tahun lalu. Ahli Parlimen Tasik Gelugur itu membuat pengakuan terbabit selepas semua pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Suzana Hussein. Mengikut 13 pertuduhan, Wan Saiful sebagai pengarah syarikat WSA Advisory Group Senia Berhad didakwa memindahkan wang hasil aktiviti haram yang berjumlah 1.64 juta ringgit dari akaun syarikat itu. Ia didakwa dilakukan menggunakan cek dan dibayar kepada beberapa syarikat serta individu lain, antaranya bagi pembelian kenderaan Ford Ranger. Bagi 5 lagi pertuduhan, bekas Ketua Penerangan Bersatu itu didakwa menggunakan wang hasil aktiviti haram sebanyak 3.93 juta ringgit kepada beberapa syarikat menerusi 7 cek. Sebuah kesalahan itu dilakukan di cawangan CIMB Bank Berhad Bukit Tungku antara 12 Ogos hingga 13 November 2022. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 4-1-B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4-1 Akta sama. Seksyen itu memperuntukkan hukuman penjara sehingga 15 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram atau 5 juta ringgit mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Semasa prosiding, Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Farah Ezlin Yusof Khan mencadangkan ikat jamin mengguna pakai kadar yang ditetapkan bagi kes rasuah sebelum ini. Wang jaminan kes predikat rasuah ialah sebanyak RM400,000 dengan syarat tambahan iaitu menyerahkan pasport kepada mahkamah dan melaporkan diri di Ibu Pejabat SPRM Putrajaya sekali bagi setiap 2 bulan katanya. Namun begitu kelihatannya orang lain yang mamah cili, orang lain yang diminta meraung kepedasan. Wan Saiful dengan selamba mendakwa 18 pertuduhan pengubahan wang haram yang dikenakan terhadapnya merupakan satu usaha untuk mengalihkan perhatian rakyat. Wan Saiful turut menyifatkan kesemua pertuduhan itu sebagai menutup kegagalan kerajaan hari ini dalam menangani isu yang membelenggu rakyat terutama kos sara hidup. Saya menganggap pertuduhan baharu yang dikenakan kepada saya ini adalah satu usaha mengalih perhatian rakyat daripada pelbagai kegagalan yang dilakukan kerajaan hari ini. Gagal mengawal kenaikan harga barang, gagal mengawal kenaikan kos sara hidup, gagal membantu rakyat, gagal menjalankan reform yang mereka perjuangkan dan banyak lagi kegagalan tersebut. Jadi mereka terpaksa mencari isu-isu baharu boleh digunakan untuk mengalih perhatian rakyat daripada segala bentuk kegagalan mereka. Malahan buat demonstrasi bantah kekejaman Israel pun gagal sebab banyak komplain kita terima. Usaha mengalih perhatian ini kita faham terpaksa dilakukan dengan segera sebab kritikan yang mereka hadapi hari ini teruk. Kalau tidak diubah perhatian, maka tumpuan rakyat adalah pada kegagalan mereka, dakwa Wan Saiful ketika ditemui wartawan di Kompleks Mahkamah Kuala Lumpur tanpa sedikit pun rasa malu. Dalam masa sama, beliau turut mendakwa pertuduhan yang dikenakan terhadapnya juga dibuat secara tergesa-gesa apabila beliau dilepas tanpa dibebaskan di
DNAA hanya selama 30 minit sebelum dituduh kembali di kamar mahkamah. Berbeza, saya masuk mahkamah jangkaan untuk dituduh dengan pertuduhan. Akhirnya mahkamah pertama ialah DNAA dilepaskan dan tanpa dibebaskan. Saya tak faham dibebaskan daripada apa sebab saya belum dituduh. Tapi akibatkan kegopohan itu ada perkara berlaku menyebabkan mula-mula DNAA. Saya rasa juga 30 minit DNAA. Lepas tu, serta-merta dituduh semula di mahkamah bilik sebelah. Ini melambangkan betapa kegopohan itu memang wujud sehingga berlaku kepincangan sebegini. Kalau sekiranya ini dirancang dengan baik, saya rasa tak ada DNAA sebelum dituduh. Saya rasa ini rekod sebab tak ada orang lain DNAA tanpa dituduh, tapi itu berlaku tegas beliau lagi. Kelakar lawan Saiful ni. Terdesak sangat kenyataan tu. Bersalah atau tidak, kami tidak mahu mendahului mahkamah. Namun kenyataan kononnya dakwaan terhadapnya adalah untuk menutup kelemahan kerajaan. Itu kelakar. Siapa kamu? Kamu bukan siapa-siapa dan tidak membawa erti apa-apa. Dalam bab tergopoh-gopoh dan tergesa-gesa seperti yang didakwa berlaku di mahkamah semalam, sebenarnya ralat pada sistem komputer mahkamah telah menyebabkan pemimpin Wan Saiful mendapat status dilepaskan tanpa dibebaskan atau DNAA oleh mahkamah. Bagaimanapun, ianya hanya untuk tempoh 30 minit. Pada permulaan prosedur mahkamah, berlaku kesilapan pada sistem komputer yang menyebabkan 18 pertuduhan terhadap pengubahan wang haram terhadap Wan Saiful tidak dapat dibaca. Yang menyebabkan Hakim Mahkamah Session Kuala Lumpur, Azura Alwi membuat keputusan DNAA sementara menunggu kes dipindah ke kamar mahkamah yang lain. Takkanlah dengan ralat tersebut Wan Saiful sanggup membuat tuduhan dan fitnah seolah-olah sistem perundangan dan keadilan negara telah ditekan oleh pihak kerajaan. Nanti jika dikatakan PN memang pernah berbuat demikian ketika berkuasa, ada pula yang melenting minta tarik balik. Kalau dalam kalangan syarikat tempatan dan universiti tempatan termasuk swasta, arahannya ialah siapa sahaja menulis dalam bahasa lain selain bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Demikian penegasan yang diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam mengingatkan jabatan kerajaan untuk tidak melayan atau memulangkan sahaja mana-mana surat yang menggunakan selain bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu. Berucap berasmikan kaliber dekad bahasa kebangsaan dan dekad membaca kebangsaan, beliau menyedari terdapat sikap yang dirasakan terlajak atau terpesong oleh beberapa pihak yang seringkali cuba meninggalkan asas perlembagaan persekutuan untuk berhubung dengan jabatan kerajaan dalam bahasa kebangsaan. Pemerkasaan budaya, bahasa dan sastra itu sesuatu yang integral dalam pembinaan bangsa. Jadi jangan kita cuba meremehkan. Dan saya harap peringatan ini diambil kira. Arahan yang jelas KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Datuk Dr. Zulkifli Mohamad pun ada. Tidak akan melayani sebarang surat yang disampaikan rakyat atau syarikat tempatan selain daripada bahasa kebangsaan, katanya. Anwar berkata tindakan sedemikian tidak akan menjadikan Malaysia sempit kerana kerajaan juga tidak meremehkan penguasaan bahasa Inggeris. Ini tidak menjadikan kita sempit kerana saya sering kali mengingatkan rakan-rakan bahawa saya tidak mungkin diminta mengajar di Georgetown University, Washington DC kalau tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Saya tidak remehkan penguasaan bahasa Inggeris, katanya. Ini tidak menjadikan kita sempit. Kerana saya sering kali mengingatkan rakan-rakan juga bahawa saya tidak mungkin diminta mengajar di Georgetown University, Washington DC kalau tidak dapat menguasai bahasa Inggeris. Jadi saya tidak remehkan. Sementara itu, Anwar berkata budaya membaca wajar dipraktikkan sejak muda sebagai satu kegairahan dan bukan hanya wujud disebabkan mahu lulus peperiksaan. Saya harap budaya ini harus dihidupkan kerana sebaik sahaja kita mampu membaca, menelaah dan menghadam, barulah kita dapat insya-Allah menguasai ilmu mendalam dalam semua bidang. Kalau tidak, kita akan menjadi intelektual picisan, kata beliau. Anwar berkata dalam kegairahan meneroka pemikiran dan teknologi baharu, aspek penguasaan bahasa kebangsaan dan pemerkasaan budaya tidak boleh dibelakangkan. Dia berkata walaupun aspek penerokaan bidang baharu menjadi fokus dalam kerangka Malaysia Madani, ia tidak mungkin mematangkan negara tanpa usaha penguasaan bahasa dan pemerkasaan budaya. Kita tak nak orang ingat dalam kegairahan teroka pemikiran baharu, tetapi kita tinggalkan landasan akar bumi iaitu bahasa dan budaya, kata Anwar. Arahan itu membabitkan surat yang diutuskan oleh sektor kerajaan maupun swasta dalam berurusan dengan kerajaan. Kalau dalam
dalam kalangan syarikat tempatan, universiti tempatan atau swasta. Arahannya ialah siapa sahaja menulis selain daripada bahasa kebangsaan, surat itu akan dipulangkan. Kadang-kadang ada kekeliruan. Memang kita tekankan dalam bahasa perdagangan antarabangsa ialah bahasa Inggeris. Tetapi ada sikap yang saya rasa terpesong dari beberapa jabatan yang seringkali cuba meninggalkan asas perlembagaan, kata PMX. Perdana Menteri turut menggesa Dewan Bahasa dan Pustaka DBP agar terus bergerak ke arah memperkasakan bahasa Melayu. Katanya kerajaan akan sentiasa memberi sokongan terhadap usaha yang menjadi sebahagian daripada objektif kerajaan madani. Bahasa jiwa bangsa, di mana bumi dipijak, di situlah langit kita junjung. Terima kasih Malaysia. Kelihatannya kini anak harimau sudah mahu menjadi anak kucing. Seorang ahli Parlimen PAS melenting teruk apabila isu tunggakan bayaran hutang untuk mencetak akhbar rasmi parti itu Harakah yang dianggarkan bernilai jutaan ringgit dibangkitkan di Parlimen. Bercakap di Dewan Rakyat, Muhammad Misbahul Munir Masduki, PN Parit Buntar berkata isu yang dibangkitkan RSN Raya PH Jelutong tidak ada kaitan dengan belanjawan 2024 yang dibahaskan. Peraturan Mesyuarat 36/9 apa dibangkitkan oleh RSN Raya yang kerap kali membangkitkan isu ini mengeluarkan perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan sakit hati. Kami sakit hati terhadap kenyataan RSN Raya PH Jelutong asyik bangkit isu yang tidak ada kaitan dengan bajet 2024. Sudahlah, katanya pada sesi perbahasan belanjawan 2024 oleh On Abu Bakar PH Batu Pahat. Terdahulu Raya bangkit mencelah bagi menuntut penjelasan Muhammad Misbahul mengenai mengapa hutang Harakah kepada pencetaknya masih belum dibayar. Jadi saya minta maaf, tapi saya masih lagi tunggu penjelasan Parit Buntar kenapa hutang Harakah masih belum bayar lagi. Tidak berpuas hati dengan tindakan Raya itu, Misbahul meminta Alice mengeluarkan perintah agar Raya menarik balik kenyataannya. Bangkit juga. Sila duduk. Ini bangkit juga. Kami Amaran sakit hati. terakhir, sila duduk. Pak, kami sakit hati. 9/C perkataan-perkataan yang harus menaikkan perasaan Cukup. bersakit-sakit hati. Sila duduk. Saya mau YB Serian untuk teruskan berbahasa. Dah, ini peraturan mesyuarat kena buat rolling, tarik balik. Terima kasih Puan Yang di-Ketua. Tuan Ketua, saya tak puas hati. Izinkan Serian Ini untuk peraturan Tidak mesyuarat. puas hati, buat usul lah. Sebelum ini, Jom Channel telah merungkaikan sejarah panjang lebar melalui rentasan berita edisi 1473 dengan tajuk PAS Lari Bayar Hutang tentang isu hutang PAS dengan NAJ Press Resources Malaysia Sdn Bhd yang tidak dilunaskan. Sebaliknya, kepimpinan parti itu dilihat bermewah-mewah sedangkan tunggakan hutang mencetak Harakah itu dianggarkan bernilai jutaan ringgit. Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man bagaimanapun meminta syarikat pencetak itu menunggu keputusan mahkamah berhubung isu tunggakan hutang berkenaan. Menurut Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Faiz Fazil, PAS ternyata gagal menguruskan keuangan dengan baik kerana gagal membayar hutang pencetak walaupun sudah berlarutan selama 7 tahun. Katanya rintihan pencetak itu yang menuntut hutang sehingga terpaksa membawa kes ke mahkamah juga menunjukkan PAS tidak prihatin terhadap kebajikan rakyat. Sudah pasti kos pencetak telah dikira dalam kos penerbitan Harakah. Peliknya hasil jualan tidak boleh digunakan untuk membayar tuntutan pencetak. Ini sikap tidak bertanggungjawab terhadap rakyat kerana syarikat tersebut sudah pasti mempunyai ramai pekerja yang makan gaji dengan mereka. Jika PAS faham erti tanggungjawab dan prihatin, sudah pasti mereka membayar tuntutan pencetak, katanya yang juga seorang peguam. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Adu Permatang Pasir itu berkata, sebagai mengulas laporan berhubung rungutan sebuah syarikat yang sebelum ini mencetak akhbar lidah rasmi PAS itu. Sementara itu, Faiz menyifatkan kegagalan PAS menguruskan keuangan negeri yang diperintah mereka seperti Terengganu dan Kelantan kerana bergantung kepada dana kerajaan pusat. Begitu jugalah sifat PAS yang gagal menguruskan keuangan yang baik di peringkat parti. Malang sungguh, isu sebegini walaupun sudah 7 tahun berlalu, ia langsung tidak berbangkit dalam muktamar PAS baru-baru ini. Seolah-olah mereka langsung tidak peduli nasib rakyat yang susah ketika ini. Pernahkah PAS terfikir bahawa dengan keengganan dan keculasan mereka membayar hutang tersebut telah menyebabkan syarikat yang memberi hutang jatuh muflis? Bercakap tentang agama bukan main. Berdentam dentum, kononnya mereka lah yang benar dan ahli syurga. Orang lain semua dan serba-serbi tak kena. Bagaimana mungkin PAS nak jaga Melayu dan Islam sebagaimana yang dicanang selama ini?
sudah pasti habis Melayu dan Islam kena kencing dengan mereka. Dan jika begini sikap parti politik yang konon berjuang untuk menjadi kerajaan Melayu Islam, bagaimana agaknya nasib rakyat Malaysia jika PAS memerintah negara hancur lebur, punah binasa. PAS ibarat berkokok di luar gelanggang, bila ke tengah menyusup di bawah kelangkang. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Secara rakyat, kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.